أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan perancangan kita, waktu kita dan dapat kita bersama untuk meneruskan perkongsian kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Khususnya sekarang kita masih lagi mengulang kaji kalimah-kalimah yang kita telah bincang dulu daripada bentuk pembentukan daripada alif lam ha yang membina kata terbitan ilahun dan seterusnya akan menjadi isim ma'rifah yang membentuk kalimah Allahu. Ya, kita sekarang ni masih lagi dalam kumpulan isim nakirah ilahun, ya, iaitu sebanyak 147 perkataan yang digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. So kita teruskan perkongsian dengan berkongsikan skrin dan kita memasuki kita ambil dia concordant, ya. Kita panggil dia concordant, kumpulan-kumpulan ilahun sahaja, ya. Kita boleh ambil mana-mana contoh. Kemudian di bawah tu kita tekan concordant, ya. Concordant tu maknanya list occurrences of this word. Dia tidak masuk kepada kumpulan-kumpulan lain walaupun dibina sama dengan 3 huruf akar ilahun, ya. Yang ni hanya kepada kumpulan nakirah sahaja, ya. Dia tidak masuk dalam kumpulan isim ma'rifah Allahu, ya. So dan di sini kita boleh lihat di sini dia ada 3 muka, ya, 3 muka surat. Setiap muka surat ni adalah sebanyak 50 case, 50 kalimah. So yang pertama kita sekarang ni dalam berkongsikan kes-kes dalam muka surat yang kedua, ya. So ayat yang kita kongsikan semalam iaitu 21, 50, 21, 29, ya. Mi yaqul minhum inni ilahun. Kalau kita besarkan sikit, okey. Wa may yaqul minhum inni ilahun. Inni ilahun Mundu nihi fazalika najzihi jahannam, ya. Kita sudah semalam sudah berkongsikan yaqul dan kita telah membina pembentukan kalimah daripada qaf waw lam, ya. So pada permulaannya tuan-tuan boleh membina kalimah-kalimah ni menggunakan leksi logos, ya. Leksi logos ni tapi nanti akhirnya bila tuan-tuan melihatkan kalimah itu sendiri, sepatutnya sudah boleh mengenal, ya. Mengenal tanpa kita membuat pembentukan kalimah secara manual. Kita boleh menerangkannya secara oral, ya. So kedua-dua tu perlu, ya. Menerangkannya secara oral dan juga menulisnya di dalam dengan menggunakan keyboard, ya. Okey, sebagai contoh yaqul, dia adalah dibina daripada 3 huruf akar qaf waw
lam. Ya, qaf waw lam. Ya, tanpa kita menulis gunakan keyboard tu, secara oral sepatutnya kita sudah mengenal dia, ya, iaitu qaf waw lam dan membina kata dasar qala, ya, daripada qaf waw lam membina kata dasar qala. Kemudian disebabkan ini bentuk fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' majzum, sebelum membentuk fi'il mudhari' yang majzum, kita kena bentukkan fi'il mudhari' yang maklum dulu, ya. Maklum. So fi'il mudhari' maklum kita gunakan acuan kalau kita kongsikan template, ya, kita gunakan acuan fi'il mudhari' maklum wazan 1, ya. Sebab apakah tanda dia wazan 1? Clue dia, kita tengok ya ni berbaris atas, ya. So ya berbaris atas bermakna dia adalah wazan 1 dan dia tidak ada tambahan huruf-huruf lain, jadi dia adalah wazan 1. Jadi kita ambil acuan wazan 1, iaitu di antara yaf'alu ataupun yaf'ilu ataupun yaf'ulu. Jadi macam mana kita nak menentukan dia acuan yang mana satu? Kita akan lihat huruf baris kepada huruf yang kedua ini, ya. Yang kedua ni qaf berbaris hadapan, ya. Itu clue dia. Apabila qaf baris hadapan menunjukkan acuan yang perlu dipilih daripada tiga ni ialah huruf yang kedua, ain tu berbaris hadapan. Jadi yaf'ulu, bukannya yaf'ilu, sebab ain ni dia baris bawah. Kalau qaf tu baris bawah, baru kita ambil yaf'ilu, ya. Kalau qaf tu baris atas, kita ambil yaf'alu. Itu caranya nak menentukan acuan yang mana yang perlu kita gunakan dalam membentuk kalimah, ya. Okey, so bermakna acuan dia yaf'ulu. So bila kita menggunakan yaf'ulu, dia akan membentuk kata terbitan yaqulu, ya, yaqulu. Itu dalam bentuk fi'il mudhari' yang marfu', ya. So masih lagi marfu'. Okey, kemudian kita kena jazamkan dia sebab bila ada man syartun, ya, man isim syartun, so dia akan menjazamkan kalimah fi'il mudhari' marfu' selepasnya menjadi fi'il mudhari' yang majzum, ya. So macam mana cara nak memajzumkan fi'il mudhari' yang marfu'? Lam yang pada asalnya lam berbaris dhammah, kita sukunkan dia, ya. Lam yang dhammah dalam marfu' kita sukunkan, ya. Sukunkan bermakna kita tukarkannya kepada tanda sukun, ya. Bila kita mensukunkan lam, ya, waw yang pada asalnya ada di antara qaf berbaris dhammah tu dengan lam yang dhammah sebelum ini akan digugurkan, ya. So sebab waw berfungsi sebagai alif mad yang memanjangkan bunyi qaf tu kepada dua harakat dalam keadaan yang marfu'. Tetapi apabila dia di dalam keadaan jazam, iaitu majzum, qaf ni yang berbaris hadapan perlu disebut terus kepada lam, ya. Dia perlu sebut terus kepada lam tanpa dipanjangkan. Sebab itulah waw tu digugurkan, ya. Jadilah yaqul, ya, bukannya yaqul, dua harakat tak ada, tak perlu lagi dah. Dia tak ada memanjangkan lagi, ya. Yaqul saja terus kepada lam yang sukun. Jadi itulah menjadi yaqul, di mana waw di dalam fi'il mudhari' marfu' tu digugurkan.
Itu cara dia. Setiap kali kita lihat apabila huruf terakhir itu disukunkan, jadi sekiranya ada huruf mat sebelumnya, maka huruf mat tu perlu digugurkan. Ya. Okey, dan kita sekarang ni terus kepada minhum. Minhum, kalau kita nak gunakan catatan yang sama yang kita simpan di dalam Word. Sini ya. Kita masih lagi simpan dia dan kita boleh gunakan untuk perbincangan seterusnya tanpa kita menaip semula, dan kita pergi kepada Lexilogos. Ini kita aliskan ke bawah dan kita boleh tampal dia balik semula di situ ya. So kita semalam sampai waman yaku, sekarang ni kita mengupas minhum ya. Minhum tu sebenarnya sangat jelas ya. Minhum, kalau kita ambil yang ni nak kongsikan dia, kita tampalkan ke line yang kedua. So kita boleh pecahkan dia ya. Minhum sebenarnya adalah gabungan dua kalimah, iaitu min dengan hum. Dia straightforward sangat ya. Min dengan hum. Okey, min ialah gunakan teks. Min ialah harfun jar. Harfun jar kita gunakan jawi ya. Kita cuba terangkan dalam jawi ya, supaya kita mahir. So, kita pergi ke Lexilogos baru. Kita type dalam jawi. Rumi pun boleh, jawi pun boleh. Praktis tulis jawi, iaitu harfun jar ialah ha dengan kecilkan sikit. Ha, ro, fa. Harfun. Ya. Dan jar ialah jim, ro ya. Jar bukannya jim alif ro. Harfun jar ialah jim ro, dua double ro tu kita tukarkan kepada ro yang bertasydid. Itu ya, cara menulisnya tanpa meletakkan baris ya. Kalau kita di peringkat permulaan, kalau kita baru belajar, boleh kita letakkan baris ya. Ha baris atas, ro tu disukunkan, dan fa tu ro yang ni, fa tu di dhammatain ya, iaitu di letakkan baris hadapan yang bertanwin. Dan jim tu di baris ataskan, ro yang bertasydid tadi di dhammah dan tanwin. Itu dia ya. Harfun jarun. Yang kita sebut harfun jar tu ialah apa? Harfun jarun ya. So bila dah siap, kita kopikan dia dan pergi ke Lexilogos yang di mana kita menulis ayat tadi, dan kita pastekan dia di bawah ni. Kita ambil teks. Ya, kita boleh pastekan dia di sini ya. Harfun jarun ya. Penerangan kepada nanti saya cuba masuk, tak boleh ya. Dia kena. Okey. Okey, harfun jarun. Harfun jarun tu yang mana kita letakkan dengan arrow lah ya, iaitu ambil arrow hijau, ialah min. So min tu adalah harfun jar. Kita panggil harfun jar tu ialah harfun jarun.
Home sepatutnya tuan-tuan sudah familiar dengan dia, tapi tak apa, kita masih lagi bantu supaya kita betul-betul mengenal dan boleh menerangkannya, ya. Jadi home, kalau kita nak nak gunakan Lexilogos, sama juga, kita pergi ke Lexilogos, tulis Jawi. Apa Jarun dah selesai. Jadi kita terangkan hum apa dia. Hum ialah isim domir, ya. Isim domir. Isim bermula dengan hamzah wasal, iaitu ismun, ya. Isim dia adalah isim domir. Dot min ya ro. Isim domir. Isim domir ni ada 14, ya, di dalam senarai isim domir bahasa Arab. So isim hum adalah termasuk dalam isim domir. Jantina dia muzakkar. So muzakkar, ambil muzakkar. So muzakkar dia banyak kumpulan, ya. Ada kumpulan pertama, ada kumpulan kedua, orang kedua, ada kumpulan orang ketiga. Ya. So bahasa Arab ni kita kena spesifik, ya. Jangan generik, tak boleh, ya. Dia tak boleh generik. Generik ni maknanya dia macam dia umum saja, tidak, ya, sebab dia dapat membezakan di antara satu sama lain. Yang kita ada 14 tu dia spesifik, tiap-tiap satu tu dia spesifik, ya. So kena specify dia. Isim dhamir muzakkar dia orang ketiga, iaitu ghaibun, ya. Ghaibun, ghain dengan alif, lepas tu kita ambil hamzah kotak berkaki ya, ya. Hamzah kotak bertapak ya ni untuk membunyikan i. Lepas tu letakkan ba. Itulah ghaibun, ya. Isim dhamir muzakkar ghaibun. Kemudian dia ada bilangan dia. Bilangan dalam bahasa Arab bagi setiap kata nama. Ini adalah kata nama, dia isim. Ada yang mufrad untuk singular, ada yang musanna untuk dua orang, ya. Tapi hum dia termasuk dalam jamak yang ramai, ya. Jadi kita masukkan kumpulan jamak, jam'un. Itu penerangan sepenuhnya bagi isim dhamir tadi, ya. Kalau nak bracketkan pun boleh. Letakkan bracket. Ya, isim dhamir muzakkar ghaibun yang jamak. Itu penerangan kepada hum. Okey, pergikan Lexilogos yang sama dan so kita buat besarkan sikit. Okey. So tadi kita menerang yang harfun jar tu adalah kepada min, ya. Dan ni dia tak touch screen, macam mana nak apa ni, adjust dia ke kanan. Yang ni okey, tak apa, kita boleh adjust yang ni tadi. So home, kita adjust ni dulu. Select dia, yang ni tadi adalah untuk min, ya. Okey. Dan yang satu lagi tu adalah untuk home. So kita tampal dia dekat sini. Dia panjang sikit, so kita ke kiri sikit, ya. Isim dhamir muzakkar ghaibun yang jamak. Tarik dia ke kiri. Doktor perlu letak apa tu tak, mabni.
Mabni boleh. Kalau nak tambah lagi banyak lagi tu ya. Dia kalau nak tambah lagi boleh kita tambah dua perkara ya. Satu dia adalah mabni, betul. Lepas tu dia juga ma'rifah. Ya, semua isim dhamir adalah isim ma'rifah ya. Mabni menambah non ya. Non ya dia tidak bertitik ya di ujung dia. Ya. So kalau nak masukkan lagi lah, dia juga adalah isim ma'rifah tanpa alif lam. Ya. So isim dhamir adalah isim ma'rifah yang tidak perlu mengambil alif lam, yang kecilkan sikit. Mim, ain, ra, fa dengan ta mabutah. Itu kalau kita nak yang sepenuhnya lah ya. So kita copy dia. Dan yang ini tadi kita select dan buangkan dia. Ganti baru. Tampalkan di sini ya. Lepas kita adjust balik. Teks. Okey. Pelik je keyboard ni kadang-kadang font dia berubah ya. Yang kalau dia pakai font ni tulisan dia cantik sikit. Ya, yang huruf jar ni dia gunakan font yang lain, yang ni font dia lain ya. Tengok sama ada kita boleh buat perubahan dia. Isim dhamir apa kita bawa saja ke kiri. Kita cuba type sekali huruf jar ni, boleh tak dapat font ni? Kalau dapat font ni cantik sikit ya. Dan kita sebenarnya tak pilih pun font tu. Ya, kita cuba gantikan dia huruf jar. Ha, ra, fa, jim, ra bertasydid. Huruf jar. Copy. Dan kita buangkan yang cuba pastekan dulu. Yang tak ada. Untuk huruf jar tak jadi ya. Dia tak jadi font ni. Saya pun tak faham dia. Ya. Okey, so kalau macam tu tak perlulah buang ya. Dia kalau dia dapat dapat font ni kita tukar. Kalau dia dapat font ni kita tukar. Nampaknya dia masih digunakan font yang lama. Ya, so kita besarkan dia. Okey, kita gunakan arrow yang sama. Mana dia di sini, arrow. Dan ini merujuk kepada mana? Pada home ya. Home tu adalah isim ma'rifah ya. Dhamir muzakkar. Yang eloknya kita kita makrifah ni selepas dhamir, isim dhamir makrifah. Itu lagi tepatnya. Bukannya isim makrifah ni terbalik. So isim dhamir makrifah muzakkar, ghaibun jamak yang mabni, dan min adalah harfun jar. Jadi bermakna minhum adalah gabungan
dua kalimah min dengan hum. Ya, so bila min hum dengan mim dengan hum, dia membentuk pertalian yang kita panggilkan jar wa majrur. Ya, cuba kita letakkan di nota di bawah ni, kita dalam bentuk pertalian. Ya, pertalian di antara dua kalimah tu kita panggil dia jar war majrur. Wa tu maknanya dan. Ya, majrur tu ialah isim yang majrur. Itu pertalian yang di antara dua kali, bila dia bergabung kita panggil dia pertalian jar wa majrur. Ya. Dan kita boleh arrowkan dia. Mungkin kita ambil warna biru ya untuk menunjukkan ya bila dia membentuk kalimah minhum yang sudah bergabung tu, dia adalah diikat oleh pertalian. Ya, yang pertalian tu dipanggilkan jar wa majrur. Ya. Kalau kita nak jauhikan dia, dan elok tuan-tuan dan puan-puan praktis jauhi dia sekali. So kita pergi ke tempat yang sama, Arabic corpus ni, kita type di situ jar wa majrur. Kecilkan sikit. Iaitu jim. Okey, ejaan jim sekarang jar ialah jim alif ra, ya. Jim alif ra. Jim alif ra. Tadi harfun jar jim ra ra, ya. So ini jar waw dan bila kita waw kita sambung terus, ya. Kita tak asingkan dengan majrur, ya. So waw dengan majrur tu kita rapatkan dia. Waw majrur mim jim ra waw ra. Itulah jar wa majrur. Kalau nak bracketkan dia, kita bracketkan dan kita copy sama dan pergi kepada penerangan tadi, kita cuba masukkan ke dalam penerangan Rumi jar wa majrur, letakkan jawi dia. Ya, so kita ambil select dan kita letakkan pastekan dia, ya. So jar wa majrur kita tarik ke bawah sikit. Itu penerangan bagi minhum, ya. So besarkan. Tu ya, lebih kurang ya penerangannya. Cuma font yang tak bercantik. Font original dia ni, sepatutnya kalau dia dapat font ini lebih kemaslah, ya. Tu lebih kurang penerangan kepada minhum. So minhum sebenarnya adalah gabungan min, iaitu harfun jar. Bahasa Melayu dia harfun jar ialah kata sendi, ya. Kata sendi yang bergabung dengan hum ni adalah isim dhamir makrifah muzakkar ghaibun, ya. Jamak yang mabni. So apabila dia bergabung, dia terikat dengan pertalian yang kita panggil dia jar. Jar tu bermaksudnya satu huruf jar. Wa ni maknanya dia dan. Majrur ni ialah isim yang majrur. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan, hum walaupun ejaan dia ha beri depan dengan mim, tapi sifat dia ataupun i'rab dia tetap majrur, ya. Tetap majrur. Sebab itu dia adalah kalimah yang mabni, yang mana dia tidak mengambil baris bawah. Dia tidak ada, boleh diubah, ya. Dia perlu mengambil dan dieja sebagai hum, ya, bukannya him. Kenapa dia hum? Sebab huruf belakangnya non yang sukun tu dia kena mengambil hum, dia tidak boleh mengambil him, ya. Kalau hum dengan him, dua-dua tu tetap majrur, ya.
tetap majrur. Cuma yang membezakan ialah baris huruf sebelumnya saja. Kalau dia huruf yang sukun, so dia kena mengambil hum. Dia tak boleh mengambil him. Min him tidak ada. Yang ada min hum. Ya. Kes di mana dia mengambil him ialah apabila huruf yang sebelumnya berbaris bawah. Barulah dia boleh jadi him. Ya. Ini dia sukun, dia tidak boleh mengambil him. Jadi dia mengambil hum. Ya. Tapi dia tetap majrur. Ya. Okey, so kita sampai di sini saja untuk hari ini. Kita boleh simpan dia. Letakkan print screen. Ya. Dan kalau kita nak buat perkongsian besok sudah hari Sabtu ya. Kemungkinan hari Isnin ya. Hari Isnin kalau kita sambung lagi hari Isnin, kalau tidak ada perubahan, kita akan sambung yang kepada kalimah-kalimah yang seterusnya ya. Ini ilahun semua ni sampailah habis ke Jahannam insya-Allah ya. Okey, kita sudahi dulu perbincangan kita hari ini dan kita akan jumpa lagi di minggu